Dan salam sejahtera, anda masih bersama saya Nina Rozman dan beberapa kru Awani yang masih berada di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC bersempena Kongres Ekonomi Bumiputera KEB 2024 yang berlangsung daripada 29 Februari sehinggalah 1 Mac 2024. Dan dalam acara 3 hari ini banyak agenda ataupun acara yang dibawakan di sini merangkumi sebanyak 10 sektor ataupun iaitu kluster ekonomi yang bawakan perbincangan, rundingan, iaitu lontaran idea serta cadangan di PICC Putrajaya ini untuk lihat bersama moderator, ahli panelis termasuk juga dengan pengerusi yang dilantik untuk mengendali setiap sektor ekonomi ataupun 10 kluster ini. Dan bukan sahaja acara KEB 2024 memberi tumpuan hanya kepada iaitu sosioekonomi Bumiputera sahaja, tapi memberi mengekstendkan iaitu perhatian kepada sosioekonomi Bumiputera di Sabah juga. Sudah tentu untuk kita lihat sejauh manakah pencapaian Bumiputera Sabah setakat ini dan apa yang masih menjadi cabaran. Saya mempersilakan antara tetamu kita yang akan bawakan perincian lanjut mengenai pembangunan sosioekonomi Sabah. Saya mempersilakan tetamu kita, Pengerusi Kumpulan Sosioekonomi Bumiputera Sabah sendiri KEB 2023. Saya perkenalkan Datuk Dr. Ramzah Dambul. Saya nak ucapkan terima kasih kerana sudi meluangkan masa bersama kami. Datuk Ramzah adalah salah seorang pengerusi yang mengendalikan iaitu antara salah satu sektor memberi fokus kepada pembangunan sosioekonomi Sabah. Dan sepanjang hasil sesi libat urusu, mungkin Datuk Ramzah boleh kongsikan bagaimanakah hasil perkongsian itu dan untuk kita lihat apakah lagi yang masih menjadi cabaran untuk Bumiputera di Sabah. Silakan Datuk. Jadi berdasarkan kepada libat urus kami yang melibatkan lebih daripada 500 orang dalam 4 sesi yang berbeza, kita dapati bahawa fakta-fakta dan data-data menunjukkan bahawa dalam semua Bumiputera di Malaysia ini, Bumiputera Sabah adalah yang masih paling ketinggalan daripada segi penguasaan ekonomi, kerjaya, pendidikan dan juga infrastruktur. Jadi setelah kita melihat lebih daripada 6 dekad usaha untuk memperkasa Bumiputera ini, kenapakah kita mencari jawapan kenapakah Bumiputera di Sabah yang merupakan negeri mempunyai Bumiputera tertinggi dalam semua banyak-banyak negeri, 15% Bumiputera di Malaysia datang daripada Sabah. Kenapakah inilah yang masih lagi ketinggalan? Jadi ada beberapa banyak faktor. Banyak usaha kita tentang memperkasa Bumiputera ini adalah national centric. Maksudnya ialah agensi-agensi itu adalah berpusat di peringkat nasional di Kuala Lumpur. Jadi ini akan memberikan kesenjangan daripada segi geografi dan juga akses kepada kemudahan-kemudahan tersebut. Jadi ini adalah merupakan antara faktor yang menyebabkan bahawa facilitation dan juga pemerkasaan di Sabah itu sebenarnya daripada segi agihan sumber masih lagi berkurangan. Jadi salah satu perkara yang kita ingin bawakan bagi dalam konteks sosioekonomi Bumiputera Sabah ialah kita memohon daripada Kongres Ekonomi pada kali ini agar dapat diinstitusikan satu dana khas dan juga satu fasilitasi spesifik untuk Sabah di bawah kawalan kerajaan negeri. Sebab itu akan memudahkan lagi daripada segi efektifnessnya dan akan memberi impak yang lebih baik dan menggubah status quo yang ada sekarang ini di mana Sabah adalah Bumiputera yang masih lagi paling ketinggalan. Dr. Ramzah mungkin boleh kongsikan iaitu acara ini 3 hari, tentu banyak agenda ataupun aktiviti menarik di sini. Mungkin boleh kongsikan apa yang telah tersedia daripada booth Bumiputera Sabah sendiri. Sebenarnya banyak. Kalau kita tengok di sini selepas kita melihat sebenarnya Bumiputera kita ini telah meneroka dari segi keusahawanan dalam pelbagai bidang pun dan macam-macam. Saya pun terkejut sebab ada setengah-setengah produk itu yang berasaskan daripada inovasi tempatan. Oh, rupanya sudah pergi sejauh ini kan. So pada saya itu adalah satu inspirasi yang kita boleh ambil bahawa if you are given the opportunity and platform, you can shine just like anybody else. Dan kita harap 3 hari ini bukan adalah hari pengakhirannya. Sudah tentu banyak lagi kerja bergerak ke hadapan. Mungkin boleh kongsikan serba sedikit iaitu harapan dan nasihat dalam usaha untuk memperkasakan pembangunan sosioekonomi di Sabah ini dalam pelbagai aspek, Datuk.
Dan sebenarnya bukan sahaja sentimen saya sebagai pengerusi SLU Sabah, tetapi sentimen semua pengerusi yang lain. Kami semua telah menjelaskan, telah pun memberikan dengan begitu jelas sekali kita maklumkan kepada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri, Yang Amat Berhormat Timbalan Perdana Menteri. Kita kata kongres kali ini jangan berakhir setakat bicara. Resolusi itu mesti diangkat dan diinstitusikan dan dia perlu digerakkan. Dan bagi hasrat bagi negeri Sabah pula, kita mahu main take away yang kita cadangkanlah yang mana terdapat empowerment, memberikan satu allocation khas, ekosistem khas bagi pemerkasaan Bumiputera di Sabah, sebab kita punya demografi dan juga struktur sosial kita juga adalah berbeza. Jadi kalau kita letak empowerment kepada kerajaan negeri untuk menggerakkan agenda itu sendiri, insya-Allah kita dapat mengubah status quo sekarang ini yang Petu Bumiputera Sabah masih terlalu ketinggalan. Kita tak nak mengenepikan mana-mana hak sesiapa pun, walaupun ini adalah antara untuk mengangkat dan memperkasa pembangunan sosioekonomi Bumiputera, tetapi kita harus melihat juga kerana di persekitaran kita masyarakat lain Bumiputera lain juga turut memberi sumbangan kepada keseluruhan pendapatan negara dan kesejahteraan ekonomi negara. Sekali lagi saya nak ucapkan terima kasih kepada tetamu kita, Dato' Dr. Hamzah, merupakan Ketua Kumpulan Pengerusi untuk Sosioekonomi Bumiputera Sabah. Sudah itu banyak perkongsian yang kami bawakan lagi. Saya nak ucapkan terima kasih, dan selepas ini kami akan bawakan lagi seorang lagi tetamu untuk kita lihat bagaimanakah agenda reformasi pendidikan dan apa yang diperlukan untuk membangunkan lagi modal instan di Malaysia setakat ini. Jangan ke mana-mana, kita akan berehat seketika dan kembali selepas ini. Bertemu kembali bersama saya secara langsung dari Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya PICC, dan kita masih berada di sini untuk membawakan anda secara langsung bagaimanakah situasi ataupun kemeriahan langsung dari Putrajaya yang membawakan acara Kongres Ekonomi Bumiputera KEB 2024. Sudah tentu banyak agenda ataupun aktiviti perkongsian yang dibawakan hari ini, dan kalau boleh saya sneak peek sikit untuk hari ketiga dan hari terakhir iaitu 2 Mac 2024, kita berharap di sini akan ada segmen bersama aspirasi masa hadapan Bumiputera yang juga akan dikendalikan oleh Kementerian Ekonomi Rafizi Ramli bersama moderator oleh Ketua Pegawai Eksekutif Yayasan Peneraju Pendidikan Bumiputera yang akan bersama kita pada hari terakhir selepas habisnya rumusan sesi libat urus oleh semua pengerusi-pengerusi daripada setiap kluster sektor ekonomi ini yang akan bawakan rumusan terakhir mereka. Adakah mereka berjaya untuk membawakan satu resolusi yang mampu memberi kelainan atau memberikan transformasi perubahan kepada pembentukan hala tuju, termasuk juga dengan pendekatan pembaharuan kepada anjakan baharu, dan juga apa lagi penambahbaikan yang perlu kita teliti secara rapi, dan apa lagi penyelesaian jangka pendek dan jangka panjang untuk kita mengangkat lagi martabat atau memperkasa lagi sosioekonomi Bumiputera Malaysia. Dan kita tahu antara perkongsian di sini ada banyak daripada first day, second day hinggalah hari ketiga ini. Sudah tentu sepanjang hari kami juga membawakan iaitu antara liputan yang lebih meluas di astrawani.com dan micro content di semua platform media sosial di Facebook, Twitter, IG dan TikTok kami untuk anda dapatkan, iaitu daripada liputan berjangka pendek sehinggalah durasi panjang untuk anda lihat perbincangan dan perkongsian yang lebih mendalam lagi yang dibawakan dan dihimpunkan di Putrajaya di sini mengenai acara KEB 2024. Sudah tentu persoalannya, adakah acara tahun ini KEB 2024 akan bawa kelainan ataupun sesuatu signifikan berbanding KEB yang telah dilaksanakan pada tahun sebelum-sebelum ini. Bagaimana untuk kita lihat iaitu setiap agensi yang ada, agensi kerajaan sedia ada yang sudah bertahun-tahun wujud di setiap negeri di Malaysia ini. Bagaimana untuk kita menilai semula peranan penubuhan mereka, dan adakah kita dapat merasai impak ataupun usaha agensi-agensi ini terhadap pembangunan
pembangunan sosioekonomi Bumiputera ini. Dan sudah tentu itu adalah antara kita untuk kita kenal pasti juga daripada setiap iaitu sesi rundingan, perbincangan dan perkongsian dan lontaran idea cadangan yang akan berlaku dalam tempoh 3 hari ini, dan kita dapat lihat sibuk daripada pagi sehinggalah petang kita mempunyai hasil daripada sesi libat urus, beberapa panel, beberapa moderator yang akan terkumpul di sini untuk membawakan anda, untuk anda lihat lagi apakah antara perkara yang masih menjadi cabaran dalam kalangan Bumiputera di Malaysia ketiga ini, termasuk juga dengan bukan sahaja Bumiputera Malaysia, tetapi kita juga memberi fokus kepada Bumiputera ekonomi Sabah, Sarawak, iaitu masyarakat orang asli Kadazan. Ini adalah antara kumpulan-kumpulan juga yang akan diberi perhatian dan tumpuan khusus untuk kita lihat bagaimana lagi untuk kita beri fokus kepada pembangunan sosioekonomi mereka lagi. Apakah antara cabaran yang perlu kita atasi dengan segera dan apakah peluang yang boleh kita ambil sebenarnya di sebalik rintangan dan pelbagai cabaran yang berdepani negara Malaysia dan setiap penduduk ni. Dan kita nak lihat juga dengan apa yang telah dikatakan oleh Timbalan Perdana Menteri yang juga merupakan Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah, Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, yang telah berkongsikan menekankan antara 3 matlamat KEB 2024 ni, iaitu memastikan keadilan sosioekonomi. Adakah matlamat ini mampu kita lihat ia dicapai, dan beliau juga menekankan matlamat lain seperti iaitu kemampanan negara bangsa dan juga kemakmuran negara, termasuk juga dengan kesejahteraan rakyat. Dan kita lihat iaitu rakyat, ekonomi dan keseluruhan negara diberi perhatian dalam acara yang berlangsung 3 hari di Kongres Ekonomi Bumiputera 2023. Sudah tentu banyak lagi perkongsian yang akan kami kongsikan selepas ini, dan kalau boleh untuk kita lihat lagi untuk hari terakhir, hari ketiga, selepas kita akan menyaksikan beberapa ahli panel, moderator yang akan membawakan rumusan dan hasil perbincangan terakhir mereka, di mana kita akan lihat pada hujung belah petang hari ketiga, hari terakhir acara KEB 2024 ni, di mana kita akan dapat menyaksikan ucapan penutupan oleh Perdana Menteri yang juga merupakan Menteri Kewangan oleh Datuk Seri Anwar Ibrahim. Dan pada penghujung acara ini kita akan lihat iaitu penyerahan sesi libat urus KEB 2024 yang akan diberikan kepada Perdana Menteri. Dan acara KEB 2024 ini dijangka untuk habis ataupun untuk tamat pada jam lebih kurang 4:30 pagi. Sudah tentu sibuk ya acara di PICC kali ini. Kalau kita lihat daripada pagi sehinggalah petang, kita dapat meneliti kemeriahan di sini. Kita dapat lihat juga ada agensi-agensi seperti MARA, Peneraju, Teraju. Dan sudah tentu selepas ini kita nak berkongsikan antara iaitu sektor-sektor ekonomi kluster yang memberi tumpuan kepada iaitu pembangunan modal insan dan juga reformasi pendidikan. Sejauh mana kita memerlukan reformasi terhadap pendidikan kita dan juga model insan di Malaysia ini. Dan saya sendiri akan bawakan iaitu salah seorang tetamu antara pengerusi terawal yang telah membentangkan hasil di sesi libat urus pada hari pertama KEB 2024 ni. Saya mempersilakan tetamu kita iaitu yang sudah bersedia bersama saya. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Profesor Tan Sri Dr. Nur Azlan Ghazali, merupakan pengarah Institut Pembangunan dan juga Kemajuan Inklusif Malaysia, Universiti Kebangsaan Malaysia. Saya nak ucapkan terima kasih Tan Sri. Tan Sri mesti sibuk kan dengan tadi Tan Sri dengan iaitu pengerusi bursa Tan Sri Wahid Omar yang telah berkongsikan merupakan antara panelis berkongsikan antara di sesi libat urus sebentar tadi. Dan kalau kita nak lihat, saya telah mengikuti lama iaitu daripada sidang media yang diadakan Tan Sri. Sebelum lagi KEB 2024 ni, Tan Sri ada berkongsikan mengenai aspek iaitu reformasi pendidikan dan juga modal insan. Tapi apa yang amat saya tertarik sekali, apa yang Tan Sri kongsikan dalam sidang media sebelum acara KEB ni, mana Tan Sri berkata bahawa sebenarnya kita tak ada masalah terhadap
akses kepada pendidikan. Semua orang boleh akses pendidikan, education. Cuma isu ketika ini adalah tahap kualitinya. Is it good enough? Is it great enough? Or even extraordinary untuk mengangkat lagi iaitu institusi pendidikan ini. Jadi Tan Sri, kalau kita nak faham daripada Tan Sri kata kita harus fokus kepada kualiti pendidikan. Akses ada, kualiti sahaja. Tetapi bagaimana untuk kita lihat kesinambungan sekarang dengan tambah-tambah lagi isu mix match iaitu tidak mengikut keperluan industri pendidikan yang tidak relevan lagi. Jadi macam mana untuk kita memahami kesinambungan dan kesalihhubungan antara memberi tumpuan kepada pendidikan yang lebih berkualiti agar kita dapat menangani iaitu jurang dalam pendidikan, termasuk juga dengan menangani aspek-aspek pendidikan lain yang perlu untuk kita teliti untuk Bumiputera. Bagaimana? Terima kasih Nina. Betul apa yang saya sampaikan semalam. Kalau kita tengok yang sebentar tadi disampaikan oleh Tan Sri Abdul Omar, dia melengkapkan cerita yang saya bawa semalam, iaitu dalam konteks 3P itu. Pertama, penyertaan, kedua, pemilikan dan penguasaan pagi tadilah. Saya berbalik kepada penyertaan. Pada saya yang paling penting, asas yang paling penting untuk Bumiputera bergerak maju adalah mestinya ada keupayaan untuk menyertai. Dan untuk menyertai, kita perlu ada ilmu pengetahuan dan juga kemahiran. Semalam saya, pada dalam sesi lewat urus yang kami buat, dari segi akses kepada pendidikan kita telah banyak meningkat berbanding dengan kalau tahun 70-an, 80-an. Banyak universiti, sekolah, tidak ada masalah sangat di situ. Mungkin ada beberapa kelompok-kelompok tertentu lah, kawasan-kawasan pedalaman. Ya. Tapi isu yang lebih besar adalah kualiti. Sebab apa yang berlaku hari ini ialah kita dapati dalam konteks ekonomi, aktiviti ekonomi dan keperluan perekonomian telah berubah dengan begitu ketara. Revolusi industri keempat, digitalisasi dan sebagainya memerlukan Bumiputera bersedia. Jadi itu yang saya bangkitkan semalam. Adakah Bumiputera telah bersedia? Sebab petunjuk-petunjuk yang ada ya, dalam konteks contohnya hari ini, rata-rata kemahiran contohnya hanya 29% daripada tenaga kerja Bumiputera yang dianggap mahir. Dan lebih kurang 71% adalah 62% adalah yang separa mahir dan 9% lagi adalah tidak mahir. Jadi berarti kalau kita tengok itu saja dah menimbulkan masalah. Maksudnya kita tidak cukup kemahiran. Dalam konteks hari ini kalau kita tengok sektor pekerjaan, Bumiputera rata-rata bekerja dalam sektor yang bernilai rendah, yang tidak memerlukan teknologi yang tinggi dan kemahiran yang canggih. Jadi ini bagi saya satu petunjuk yang sangat penting bahawa kita ada isu kualiti. Jadi kita perlu tingkatkan kualiti, bukan saja di peringkat universiti ya. Peringkat universiti itu mungkin dah di hujung daripada awal lagi. Beberapa sesi libat urus yang kami buat, kami juga bertemu dengan pakar-pakar pendidikan dan sebagainya. Rata-rata pertama ialah di peringkat awal daripada prasekolah lagi ataupun prasekolah, maksudnya pendidikan awal kanak-kanak, sekolah menengah dan sekolah rendah. Adakah perkara-perkara ini telah ditonjolkan kepada anak-anak Bumiputera tentang industri hari ini umpamanya? Ada tentang keperluan-keperluan yang diperlukan. Jadi kita perlu ada pendedahan yang lebih awal. Ada yang menyatakan bahawa isu kemahiran, ini contohnya TVET. Hari ini kita lihat TVET lepas SPM. Apakah mungkin kita boleh bawa TVET itu lebih awal? Di umur 13 tahun lagi. Tak perlu menunggu sampai SPM. Dan of course kita tingkatkan dimension kemahiran yang kita katakan. Kita banyak bercakap tentang gig economy. Rata-rata yang saya dengar daripada masyarakat umum lah, kalau gig itu dia hanya nampak riders yang hantar makanan. Itu tak betul. Yang kita maksudkan gig economy ini adalah gig economy yang memerlukan kemahiran, konten yang lebih tinggi, berteknologi. Jadi peringkat universiti juga harus bertindak ya. Kalau ada isu dari ketidakpadanan, berarti perlu ada majlis yang tetap. Bagi saya isu ni dah lama sangat. Selalu dengar industri mengatakan universiti tidak melahirkan bakat yang mereka ada.
universiti kadang-kadang defend juga mengatakan tidak begitu. Jadi sebenarnya kita ada kedua-dua isu, supply dan demand side. Dua-dua kita ada isu ini. Dan perlunya ada pertemuan yang lebih kerap, mungkin majlis yang lebih khusus dan kedua-dua pihak mesti duduk bersama. Dia tidak boleh, contohnya lah, majikan tidak boleh berada di pagar, tunggu 4 tahun baru nak tunggu. Tak boleh, daripada tahun pertama lagi, majikan dan universiti mesti duduk bersama. Jadi saya kira kalau kita dapat tangani isu ini dan dalam masa yang sama ekonomi negara kita menghasilkan demand pekerjaan-pekerjaan yang lebih sophisticated, saya percaya perkara ini dapat membantu Bumiputera insya-Allah. Dan kita tahu setiap iaitu pihak di pelbagai area kita tahu mereka mempunyai masalah dan isu mereka masing-masing dan kita memerlukan satu resolusi yang dapat memenuhi keperluan mereka. Jadi Tan Sri, untuk kita lihat iaitu bagaimana untuk kita memastikan iaitu pelarasan daripada segi setiap pihak apabila mereka telah mengenal pasti isu-isu di setiap bahagian dan kali ini mereka harus mengutarakan pelbagai usaha inisiatif yang dapat selaraskan inisiatif dari pelbagai pihak agar mereka dapat menyediakan itu bakat-bakat yang lebih berkualiti, lebih relevan bukan saja untuk sektor ekonomi lama tetapi untuk sektor ekonomi baru. Bagaimana Tan Sri? Isu ini dah lama. Saya rasa idea-idea pun dah banyak. That's why semalam juga saya mencadangkan dan banyak yang juga menyebut, saya rasa TPM pun sebelum itu menyebut isu yang membelenggu kita dalam banyak aspek iaitu pelaksanaan. Hari ini daripada Kongres 3 hari ini saya dah dengar banyak cadangan-cadangan. Some of them cadangan-cadangan yang baik. Ya. Jadi persoalannya ialah siapa nak laksanakan. Sebab itu penting dalam konteks Bumiputera lah. Penting kena ada satu sekretariat tetap untuk Majlis Ekonomi Bumiputera yang akan menggerakkan agenda ini setiap hari. Jadi kalau isu penyertaan, kualiti graduan, kualiti tenaga kerja Bumiputera itu isu besar, berarti perbincangan dan juga tindakan harus diambil segera. Jangan tunggu lama sangat. Jadi berarti kita perlu ada platform ini. Itu yang kadang-kadang tak ada. Selepas kita 3 hari riuh rendah berbincang dan risau dan sebagainya, kemudian diam. Jadi saya harap terutamanya dalam konteks kalau kami yang mempengerusikan kluster-kluster ni, kami sebenarnya adalah individu yang bukan berada di kementerian secara direct, ya. Jadi berarti apa yang kita harapkan ialah selepas ini ada follow up di peringkat kementerian dan kalau ada sekretariat tetap ditubuhkan, sekretariat ini bertanggungjawab untuk follow up dengan semua pemegang taruh, bukan saja kementerian, industri dan sebagainya, supaya semua dapat bergerak dengan pantah dan seiring. Kita nak tengok result sebenarnya, Nina. Kita nak tengok hasil daripada kongres ini. Sebab banyak juga yang dah mungkin give up, kata buat apa nak buat kongres lagi. Tapi bagi saya lihat semangat kali ini mungkin berbeza. Ada pendekatan-pendekatan yang berbeza dan kita harapkan sesuatu yang positif daripada kongres ini. Betul. Itu adalah antara harapan kami juga yang turut berada di acara KAB 2024 ni dan untuk Tan Sri antara juga pengerusi yang terawal yang membuat pembentangan dalam sesi libat urus, mungkin boleh kongsikan antara pengalaman apakah yang lain untuk KAB 2024 ni berbanding KAB yang telah dilancar ataupun dilaksanakan sebelum-sebelum ini. Mungkin boleh kongsikan bagaimana iaitu sesi rundingan, perbincangan, lontaran idea, cadangan yang berlaku dalam bangunan Putrajaya ini. Mungkin boleh kongsikan pengalaman untuk kali ini. Ini satu pengalaman yang menarik bagi saya. Ini banyak orang yang tak tahu. Kalau tak mau tahu memang dia tak akan tahu, ya. Saya dalam konteks kluster saya semenjak kami mula, bila saya diamanatkan di awal tahun hari itu, I have to be frank, Nina, daripada tarikh pelantikan sampai hari ini masih belum berhenti. Non-stop. Contohnya kami telah membuat 4 sesi libat urus di wilayah-wilayah. Ya, apa yang kami buat? Kami pergi contohnya di zon tengah, zon selatan di Ledang, Melaka, Johor dan kemudian ke Jawi di Pulau Pinang, kemudian ke Besut. Jadi lebih kurang dalam 150 orang setiap satu sesi, berbagai sektor, berbagai usia. Ada penghulu, ada guru, ada suri rumah, ada majikan, ada profesional, ada pelajar juga. Jadi we engage them. Jadi apa yang saya sampaikan, 8 cadangan resolusi itu sebenarnya adalah suara from the ground. Not only that, kita telah mengadakan lebih kurang dalam 15 focus group discussion. Maksudnya, saya contohnya
Saya bertemu Farah Fauzana datang dalam satu daripada sesi libat urus. Kami berjumpa dengan pemegang-pemegang taruh dalam konteks pempengaruh media sosial umpamanya. Azrin Syauqi datang bila mana dalam grup yang kami bertemu dengan industri kreatif dan ahli sukan. Kami bertemu juga dengan pengoperasi tadika, ya, ibu tunggal, orang asli, peniaga, human resource kepada syarikat-syarikat multinasional. Malah saya ada satu perjumpaan khusus untuk bukan Bumiputera, wakil-wakil daripada FMM, Persatuan SME dan juga beberapa tokoh-tokoh non-bumi juga turut hadir. Jadi berarti dan kami juga buat kajian online. Maksudnya satu kajian online atas talian yang total semuanya atas talian lebih kurang 7,000 orang respon. Jadi in total kluster saya saja bertemu dengan hampir 9,000 orang termasuk rakyat Malaysia yang bermastautin di luar negara, dari Jepun, dari Australia, dari New Zealand, Amerika, UK, Ireland, Middle East. Jadi saya of course kena ucap terima kasih. Saya ambil kesempatan pada pasukan saya, tim sekretariat bahagian pendidikan menengah MARA, Uni KL dan Dr. Anwar dan semua pakar-pakar yang terlibat. So out of engagement yang sangat hebat ini, kami juga ada jawatan kuasa pemandu. Sebagai contoh, mantan CEO Tabung Haji, Datuk Nik Hasriuddin, Syekh Muzaffar, angkasawan negara yang kita semua tahu dia tumpu banyak kepada pembesaran anak-anak dan parenting, ya. Jadi kami ada bertemu dengan anak muda dan sebagainya, dan hasil daripada engagement yang sangat hebat ini, maka barulah datang 8 resolusi. Saya percaya kluster-kluster lain pun begitu. Jadi kalau nak tengok kelainan lah dan pengalaman, Kongres kali ini dia sebenarnya mengangkat suara dari bawah. Itu sebenarnya. Baik, sudah tentu kita mengharapkan acara KEB 2024 ni. Saya nak ucapkan terima kasih kepada Profesor Tan Sri Dr. Nur Azlan Ghazali, merupakan pengarah Institut Pembangunan dan Kemajuan Inklusif Malaysia UKM. Saya nak ucapkan terima kasih atas perkongsian ini, dan kita harap iaitu acara KEB 2024 ni dapat memenuhi tema iaitu progresif, positif dan juga inovatif. Sekali saya ucapkan terima kasih. Sudah tentu acara KEB 2024 yang berlangsung selama 3 hari, kita lihat tentatif yang agak sibuk dari pagi hingga petang bersama 10 sektor yang dibawakan dalam tempoh 3 hari untuk kita mengenal pasti apakah antara cabaran yang perlu diatasi segera dan peluang yang boleh kita ambil di sebalik rintangan yang mendatang, termasuk juga apakah antara prospek ataupun pattern ataupun kita boleh cakap iaitu trend-trend pada masa hadapan yang mungkin akan mempengaruhi sebahagian besar pembangunan sosioekonomi Bumiputera dalam pelbagai aspek, dan itu adalah perkongsian yang dapat saya bawakan secara langsung di Putrajaya Convention Center Antarabangsa PICC untuk anda di luar sana. Sekian saja perkongsian pantau belanjawan yang bersiaran khas di Putrajaya. Sekian, saya Nina Rozman. Salam hormat.